Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Globe Al-Hijrah bersama saya Zaim Zamani. Banyak negara kini mula menghampiri fasa endemik termasuk Malaysia. Di Arab Saudi, simbolik kepada negara kuasa besar minyak itu menuju endemik adalah pemansuhan prosedur operasi standard SOP untuk jemaah di dua masjid suci bagi ibadah solat bermula solat fardu subuh hari ini. اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. Ungkapan daripada Imam Masjidil Haram ini amat dirindui umat Islam di seluruh dunia. Lebih-lebih lagi di masjid suci itu. Kata-kata ingatan supaya jemaah merapatkan saf dan mengisi ruang-ruang kosong adalah ungkapan yang sudah lama tidak didengari selepas hampir 2 tahun jemaah tidak bersolat dengan saf yang rapat berikutan pematuhan SOP penjarakan fizikal. Arab Saudi sejak semalam mengumumkan tiada lagi penjarakan fizikal perlu diamalkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi berkuat kuasa hari ini. Justru apa yang berlaku pagi tadi benar-benar syahdu, malah mengujakan bagi sesetengah umat Islam. Pelekat yang menandakan arahan menjaga jarak fizikal juga dicabut selepas solat fardu Isyak malam semalam waktu tempatan. Terdahulu, Kementerian Arab Saudi mengarahkan pembukaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada kapasiti penuh dan beberapa syarat-syarat termasuk SOP ketat sebelum ini mula dilonggarkan. Baik, bukan di dua masjid suci sahaja, namun lebih banyak kelonggaran diberikan di tempat-tempat awam di Arab Saudi. Rakyat tempatan kini dibenar keluar dari rumah tanpa perlu memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal antara satu sama lain. Namun apa yang penting, kesemuanya harus lengkap divaksin. Selain kebenaran pada kapasiti penuh di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan syarat lengkap divaksin, Dewan Perkahwinan, restoran dan pelbagai jenis pengangkutan awam juga kini dibenar beroperasi pada kapasiti penuh dengan syarat yang sama. Pengunjung di pusat-pusat perniagaan serta pusat beli belah tertutup perlu memakai pelitup muka apabila berada di dalam premis berkenaan. Memetik portal Saudi Gazette, ketetapan untuk memansuhkan beberapa syarat ketat sebelum ini adalah bagi membenarkan lebih banyak sektor komersial beroperasi pada kapasiti optimum. Kelonggaran seumpama ini adalah yang pertama kali dilakukan selepas 19 bulan Arab Saudi mengenakan peraturan ketat sebagai langkah mencegah penularan virus pembunuh COVID-19. Ia turut memberi kesan kepada umat Islam seluruh dunia apabila kemasukan jemaah dari luar negara turut disekat bermula 27 Februari 2020 disusuli pengantungan khidmat penerbangan domestik dan antarabangsa. Arab Saudi dalam tempoh 10 hari lalu telah merekodkan kes harian COVID-19 baru kurang daripada 50 kes. Angka yang menunjukkan negara itu kini menuju fasa endemik dengan begitu lancar sekali. Sejak 3 Januari 2020 hingga semalam, kuasa minyak dunia itu melaporkan lebih 547,000 kes dengan lebih 8,750 kematian. Apa yang pasti, banyak negara lain merujuk kejayaan Arab Saudi dalam mengurus pandemik sekaligus contoh terbaik dalam memastikan jangkitan COVID-19 terus terkawal. Baik, Globe Al-Hijrah berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali dalam Globe Al-Hijrah. Mungkin ramai tidak tahu, Melbourne di Australia adalah antara bandar besar di dunia yang paling kerap menguatkuasakan sekatan pergerakan atau lockdown sejak dunia diselubungi virus COVID-19. Bukan sahaja paling kerap, Melbourne juga dilapor mengenakan sekatan seumpama itu dengan jangka masa paling lama, iaitu selama 262 hari sejak Mac 2020. Melbourne, antara bandar utama Australia, menguatkuasakan lockdown selama 6 hari sejak COVID-19 melanda. Jika diukur mengikut tempoh 1 tahun, hampir 72% daripada 365 hari bandar itu pasif dengan aktiviti orang ramai. Namun, agensi berita Al Jazeera melaporkan
bandar itu akan menarik balik arahan Sekatan Pergerakan pada hujung minggu ini. Satu kabar yang pastinya diterima baik penduduk tempatan dan rakyat Australia secara umumnya. Sesuatu yang amat dinanti-nantikan. Ketetapan itu dilakukan pemimpin Victoria Daniel Andrews yang mengumumkan jangkaan pihak kerajaan bahawa kadar vaksinasi lengkap penduduk setempat akan mencapai 70% minggu ini. Jelasnya, tepat 11.59 malam Khamis ini, Melbourne akan bebas daripada sekatan pergerakan. I am very pleased to be able to announce that from 11:59 p.m. this Thursday, when we will hit the 70% mark, the lockdown lifts. There will be no restrictions on leaving your home. There will be no curfew. Dengan jumlah lockdown 262 hari, banyak agensi media tempatan dan antarabangsa melaporkan Melbourne telah pun memecah rekod dunia dari segi bilangan hari penguatkuasaan Sekatan Pergerakan mengatasi Buenos Aires di Argentina selama 234 hari. Penduduk tempatan juga telah beberapa kali mengadakan protes di jalanan membantah sekatan berpanjangan. Pastinya, lebih banyak perancangan dapat dibuat Melbourne selepas ini, antara yang disebut-sebut cadangan pembukaan sektor pelancongan dengan Singapura bagi rakyat yang telah lengkap divaksinasi. Beralih ke perkembangan lain, walaupun China meminta syarikat gergasi teknologi global Apple mengeluarkan aplikasi Al-Quran percuma yang dinamakan Quran Majid dari senarai aplikasi di negara itu, namun ia masih boleh dimuat turun di negara-negara lain menerusi carian di App Store. Aplikasi yang dibangunkan di Pakistan itu mendapat sambutan memberangsangkan dari umat Islam seluruh dunia. Portal Al-Bawaba melaporkan 25 juta umat Islam menggunakan aplikasi berkenaan. China dilapor meminta Apple menggugurkan aplikasi Quran Majid di negara itu ekoran dakwaan kononnya ia mempunyai kandungan yang memerlukan dokumen tambahan oleh pihak berkuasa China. Memetik BBC pula, Apple dilapor memaklumkan China melihat berlakunya pelanggaran undang-undang oleh aplikasi itu terutamanya dalam mengendalikan teks-teks keagamaan. Tidak dapat dipastikan juga adakah pengguguran aplikasi Quran Majid ada kaitan dengan laporan penindasan etnik minoriti Uyghur yang mungkin membuatkan Beijing tidak senang duduk. Baik, laporan itu tadi menutup Globe Al-Hijrah minggu ini. Jangan ketinggalan layari portal berita Al-Hijrah online di alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan dan artikel eksklusif. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.